Perlukah kerajaan menggunakan rizab negara yang berjumlah lebih 2 trilion ringgit untuk menghadapi wabak COVID-19? Apakah itu rizab negara? Rizab pertukaran asing ialah simpanan mata wang asing dan bond yang disimpan oleh bank pusat dan pihak berkuasa kewangan. Namun istilah ini selalu digunakan bagi pertukaran mata wang asing dan emas, hak pengeluaran istimewa dan kedudukan rizab IMF, International Monetary Fund. Maksudnya lebih tepat adalah rizab antarabangsa rasmi ataupun rizab antarabangsa. Aset-aset bank pusat ini dipegang dalam pelbagai mata wang, kebanyakannya dalam dolar Amerika Syarikat, euro, pound UK dan yen Jepun. Dan mata wang ini digunakan untuk menjamin liability, iaitu pengeluaran mata wang, tempatan dan deposit rizab bank-bank lain dengan bank pusat oleh kerajaan atau institusi kewangan. Seterusnya, hujah kenapa kerajaan tidak perlu menggunakan rizab negara. Okey, statement 2 trilion menggunakan 2 trilion rizab negara dikeluarkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 28 Februari. Pada 10 Mac, Menteri Kewangan Datuk Seri Tengku Zafrul menjelaskan bahawa pakej prihatin tidak menyentuh pun rizab negara ataupun rizab yang diuruskan BNM. Jadi ini membuktikan tiada keperluan untuk menggunakan rizab negara. Jadi kami merasakan tidak wajar untuk kerajaan menggunakan rizab negara buat masa ini. Itu hujah pertama. Hujah kedua, rizab negara diuruskan oleh Bank Negara Malaysia dan bertindak sebagai menstabilkan atau menjaga nilai mata wang negara. Antara kesan menggunakan rizab negara ini ia akan menjejaskan kekuatan mata wang negara. Contohnya ataupun kesan yang paling jelas, paling ketara yang kita akan lihat ialah kos-kos berkaitan import ekspor akan meningkat dan akan boleh menyebabkan inflasi. Seterusnya, bergerak kepada alternatif yang boleh dilakukan untuk membantu ekonomi negara di saat COVID-19 ini. Pertamanya, peruntukan semula dalam kementerian dan emolumen kepada raja. Berdasarkan mesyuarat Kabinet pada 25 Mac 2020, kerajaan telah memutuskan agar 2 bulan gaji kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Menteri dan Timbalan Menteri dipotong dan disalurkan ke tabung COVID-19. Selain itu, bagi mana-mana kementerian yang tidak menggunakan peruntukan seperti dalam bajet 2020, bolehlah disalurkan kepada kementerian yang memerlukan seperti Kementerian Kesihatan. Langkah ini membuktikan kesungguhan kerajaan untuk membantu mereka yang menerima kesan akibat penularan wabak COVID-19. Selain itu, Yang di-Pertuan Agong turut berkenan supaya kerajaan tidak membayar emolumen diraja kepada Seri Paduka Berdua selama 6 bulan mulai Mac hingga Ogos, bertujuan membantu meringankan beban kerajaan dalam menangani pandemik ini, sekaligus menyahut keputusan kerajaan memotong 2 bulan gaji Perdana Menteri serta jemaah menteri dan disalurkan ke tabung COVID-19. Untuk alternatif yang kedua, iaitu campuran dalam apa yang terdapat dalam ekosistem kerajaan Malaysia. Seperti yang kita tahu bahawa Malaysia mempunyai sangat banyak simpanan dan iaitu hampir 2 trilion. Beberapa simpanan yang terdapat iaitu tabung haji, Bank Negara KWAP dan KWSP. Mereka sangat memegang rizab negara yang sangat besar. Seperti dalam kes, KWSP mempunyai hampir 1 trilion. Apa yang dikatakan oleh Mantan Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir pernah mengatakan kepada pemberita bahawa pakej rancangan ekonomi 20 bilion diperuntukkan untuk menyimbankan risiko ekonomi yang terdapat dalam wabak coronavirus. Pakej 20 bilion ini termasuk potensi membebaskan sehingga 10 bilion untuk rangsangan penggunaan oleh pengurangan 4% daripada sumbangan kumpulan wang simpanan pekerja itu KWSP dan minimum untuk pekerja daripada 11% ataupun 11% hingga 7% dari 1 April hingga 31 Disember. Kira ada peruntukan yang sangat jangka masa yang panjang sehingga akhir tahun ini dan pekerja Malaysia mempunyai pilihan untuk mengekalkan kadar cadangan mereka ataupun tidak. Dalam menghadapi krisis COVID-19 pada hari ini, ia bukan sahaja melibatkan usaha daripada kerajaan semata-mata, malah setiap lapisan masyarakat, syarikat-syarikat swasta dan badan bukan kerajaan NGO turut berperanan besar dalam memutuskan rantaian wabak ini. Sebagai contoh,
Tabung COVID-19 telah pun dilancarkan pada 11 Mac lepas sebagai usaha kerajaan membantu rakyat yang terjejas ekoran wabak tersebut. Kerajaan telah menerima sumbangan hampir 10 juta ringgit daripada pelbagai syarikat swasta termasuklah Sunway Berhad, Telekom Malaysia Berhad, Kumpulan Perbankan RHB Telekom Malaysia, Sunway dan banyak lagi yang bukan sahaja memberi sumbangan kewangan malah peralatan serta barangan bagi membantu mengurangkan kesan negatif COVID-19 sehingga hari ini. Ini menjadikan jumlah sumbangan wang terkumpul termasuk geran kerajaan adalah sebanyak hampir 22 juta ringgit. Bagi barangan pula, nilai sumbangan terkumpul adalah berjumlah hampir 26 juta ringgit. Bukan sahaja bantuan daripada agensi kerajaan, malah turut terlibat secara tidak langsung adalah pakar-pakar dalam bidang masing-masing daripada pemilik pencetak 3D yang membuat perisai muka, pereka fashion yang menyediakan PPE alat perlindungan peralatan diri, farma yang menjual barangan segar sehinggalah para NGO yang menyalurkan makanan dan keperluan harian yang lain kepada golongan yang memerlukan. Profesor Emeritus Datuk Dr. Zakaria Abdul Rashid, penganalisis ekonomi negara, mengatakan penggunaan rizab adalah penyelesaian terakhir sekiranya masalah ekonomi negara meruncing dan depression berlaku di peringkat global. Kerajaan perlu melakukan kaedah dan strategi di luar kotak untuk mengurangkan lagi kesan kemelesaitan ekonomi negara kepada rakyat dan juga peniaga, terutamanya dalam keadaan yang mana perintah kawalan pergerakan ini terus dilaksanakan. Dalam keadaan ini, rizab boleh digunakan tetapi tidak dengan kesemuanya. Apa yang penting ialah ketika ini perlu ada dasar yang dilihat sebagai big artillery dengan keadaan yang segera untuk mengelakkan keadaan ekonomi menjadi lebih parah dan menjadi economic depression. Walau bagaimanapun, negara kita tidak berada di ambang yang muflis dan segala simpanan perlu digunakan dengan sepenuhnya terlebih dahulu, terutamanya dalam keadaan PKP yang terus dilanjutkan ini.